Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis-hadis daripada kitab sahih yang terkenal, lebih dikenali dengan panggilan Sahih Imam Muslim rahimahullah, dan kita masih lagi berada pada tajuk yang berkaitan tentang salat pada riwayat yang ke-1355, yang mana Imam Muslim membawakan beberapa hadis di sini dengan tajuk yang dikongsikan oleh Imam Nawawi, tajuk berkenaan babu ma yuqalu, bab pada hadis-hadis yang menerangkan tentang apa yang patut dibaca baina takbiratul ihram, di antara takbiratul ihram dan juga bacaan Al-Quran, yang kita lebih kenali dengan panggilan doa iftitah. Maka adakah perlu untuk membaca doa iftitah ataupun tidak? Maka ada beberapa riwayat dibawakan di sini. Maka riwayat 1355, wa bihi ilaihi qala hadatsani ahlan Izzi Aish Fatimah Samsuddin Ayu Hafiz Adlin Maira di ruangan TikTok Haifa, dan juga Fatimah Az-Zahra serta semua sahabat-sahabat yang lain. Riwayat 1355 berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang sunnahnya doa iftitah. Wa bihi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Umarah bin Al-Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, apabila baginda bertakbir fi salah, di dalam salat. Yang dimaksudkan dengan takbir di sini adalah takbiratul ihram, takbir permulaan salat. Maka selepas daripada baginda bertakbir, maka kata Abu Hurairah, sakata Hunayyah, maka baginda akan berdiam seketika. Qabla an yaqra'a, sebelum baginda memulakan bacaan suratul Fatihah. Maka Abu Hurairah berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, aku tebus ibu dan ayahku untukmu. Ara'aita berkali-kali kita sebut, maksudnya adalah akhbirni, maklumkanlah daku wahai Rasulullah, sukutaka, berkenaan tentang berdiamnya Tuhan di antara takbiratul ihram dan juga bacaan Al-Fatihah. Ma taqul, apakah bacaan yang Tuhan baca? Maka baginda bersabda, aku membaca. Maka ini adalah antara doa iftitah. Ada banyak hadis-hadis berkenaan tentang doa iftitah, maka dibawakan di sini antara doa iftitah yang Nabi pernah baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah di antara daku dan di antara dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan, telah menjarakkan di antara timur dan barat. Allahumma, ya Allah, nakini, bersihkanlah daku, min khatayaya, daripada dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan pakaian putih minad danas, daripada kotoran. Allahumma, ya Allah, Allahumma ghsilni, ya Allah, basuhlah daku daripada dosa-dosaku, bisalji, dengan salji, dan juga air sejuk. Maksudnya dalam doa iftitah yang ada dalam riwayat ini, diminta kepada Allah agar menjauhkan kita daripada maksiat dan dosa, agar dibersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka ini adalah antara doa iftitah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang terakhir muka surat ini,
Maka wafihi, dalam hadis yang kita baru baca tadi, yang Nabi ada berdiam seketika membaca doa iftitah, dalilun, menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur para ulama, annahu yustahabbu, bahawa sunnah untuk membaca doa iftitah. Wajaat fihi ahadithun kathirah, dan datang begitu banyak hadis yang menceritakan tentang doa iftitah yang Nabi SAW pernah baca. Minha, antara doa iftitah yang Nabi pernah baca adalah yang kita dengar tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya, sampai habis. Kemudian kata Imam Nawawi, begitu juga doa iftitah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana dalam riwayat tersebut adanya perkataan wajjahtu wajhi sampailah kepada hujung. Imam Muslim ada juga menyebut tentang doa iftitah tersebut di dalam bab selepas daripada bab ini, ketika mana membicarakan tentang solat malam Nabi SAW. Sementara itu kata Imam Malik, la yustahabbu du'aul iftitahi ba'da takbiratul ihram. Imam Malik mengatakan tidak sunnah membaca doa iftitah, dan beliau membawakan dalil-dalil beliau yang tersendiri. Riwayat 1356 lebih kurang sama, lalu kita sekadar akan baca sanadnya. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa ibn Numair qala hadatsana Ibnu Fudail tawil, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Abdul Wahid yakni ibn Ziyad kilahuma an Umar bin al-Qa'qa' bi hadzal isnadi nahwa hadits Jabir. Riwayat 1357 menerangkan bahawa Nabi SAW bila bangun pada rakaat selain daripada rakaat pertama, Nabi tak diam, Nabi terus baca Fatihah. Maka menjadi dalil bahawa doa iftitah hanya sunat pada rakaat yang pertama, adapun pada rakaat-rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka bila bangun kepada berdiri, mulakan terus dengan suratul Fatihah. Ini dalilnya. قال مسلم وحدثت أن يحيى بن حسن ويونس بن المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثني عمر بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nahada, apabila baginda bangun daripada rakaat yang kedua, istaftaha, baginda akan memulakan bacaan terus dengan suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, walam yaskut, dan Nabi tak berdiam seketika sebagaimana pada permulaan solat pada pada rakaat pertama. Maka doa iftitah bukanlah pada setiap rakaat, hanya pada rakaat yang pertama. 1358. Wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad qala akhbarana Qatadah wa Thabit wa Humaid an Anas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan anna rajulan, bahawa ada seorang sahabat, jaa, telah datang, fadakhala saffa, lalu masuk ke dalam saf solat, wa qad hafazahu nafas, dan dalam keadaan pada waktu itu termengah-mengah nafasnya. Sebab pada waktu itu dia terkejar-kejar mungkin, maka dia masuk solat dalam keadaan termengah-mengah nafasnya. Maka bila dia angkat takbir, dia masuk dalam solat, apakah yang dia baca? Ucapan berikut, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh padanya keberkatan. Maka lelaki ni baca bacaan ini ketika mana selepas angkat takbiratul ihram. Maka apabila Nabi SAW telah selesai solat baginda, maka baginda bertanya, ayyukumul mutakallimu bil kalimat, siapakah di antara kamu yang telah mengucapkan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang aku dengar tadi, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Fa'aramma al-qawmu, fa'aramma ay fasakatu. Maka para makmum, para sahabat pada waktu itu diam bila Nabi bertanya, mereka tak berkata apa-apa. Maka Nabi tanya kali kedua, ayyukumul mutakallimu biha, siapa yang cakap kalimah yang aku dengar tadi? Fa innahu lam yakul ba'sa, kerana sesungguhnya dia tidaklah mengungkapkan perkataan yang salah. Aku sekadar nak tahu. Maka berkatalah sahabat tersebut, wahai Rasulullah, jitu, aku telah datang dalam keadaan termengah-mengah nafasku. Maka ketika mana aku masuk dalam solat, aku telah mengungkapkan perkataan tadi, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maka baginda bersabda, laqad ra'aitu 12 malaka, aku telah melihat 12 malaikat, yabtadirunaha, berebut-rebut untuk mendapatkan kalimah tersebut,
ayyuhum yarfa'uha, siapakah di antara mereka yang boleh membawa naik kalimah tersebut kepada Allah. Maka daripada hadis ini kita belajar bahawa dalam doa iftitah boleh juga menggunakan perkataan tersebut. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Riwayat 1359, dan ini yang mana kita selalu baca dalam mazhab Syafi'i dalam doa iftitah kita. Wa bi ilai qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail bin Ulayya qala akhbarana al-Hajjaj bin Abi Uthman an Abi Zubair an Aun bin Abdullah bin Utbah an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bainama nahnu nusalli, sedang kami solat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun fil qaum, maka telah berkata seseorang daripada kalangan para makmum, Allahu akbar kabira, Allahu akbaru kabira, segala apa Allah maha besar, walhamdulillahi kathira, dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan puji apa maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Maka Nabi SAW bila selesai solat, Nabi bertanya, manil qailu kalimata kadha wa kadha, siapakah tadi yang aku dengar mengucapkan perkataan dan kalimah berikut dan berikut. Maka berkata orang tersebut daripada kalangan para makmum, ana ya Rasulullah, aku yang telah menyebutnya wahai utusan Allah. Sabda Nabi, ajibtulah, aku merasa takjub melihat aku merasa takjub dengan kalimah tersebut. Futihat daha, kerana kalimah tersebut telah dibukakan pintu-pintu langit. Maka daripada hadis ini, itu yang dalam mazhab Syafi'i, kita membaca ini di dalam doa iftitah kita, selain daripada riwayat Sayyidina Ali yang bakal Imam Muslim kongsikan dalam hadis berkenaan tentang solat malam nanti. Maka gabungan daripada kedua riwayat ini, maka itulah doa iftitah yang kita biasa baca. Namun sebenarnya ada banyak lagi doa-doa iftitah lain yang boleh dibaca sabit daripada baginda Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka berkata Abdullah bin Umar, fama taraktuhunna, maka aku tidak pernah meninggalkan membaca kalimah Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila bila mula solat, semenjak aku mendengar Nabi SAW bersabda seperti itu. Maka kita dah selesai satu bab berkenaan tentang doa iftitah adalah sunnah mengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ada riwayat daripada Imam Malik yang mengatakan tidak disunatkan. Bab yang seterusnya, maka Imam Muslim mula membawa beberapa hadis berkenaan tentang sunnah untuk mendatangi solat biwaqarin, dengan penuh kewibawaan, wasakinatin, dan ketenangan, wanahi, dan Nabi melarang daripada mendatangi solat dalam keadaan berlari. Walaupun kita tertinggal rakaat, walaupun itu adalah rakaat terakhir, walaupun imam mungkin kejap lagi bagi salam, maka Nabi SAW tidak suka untuk datang solat dalam keadaan berlari. Adakah lag? Sekejap saya tengok internet saya. Okay. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Minta maaf kalaulah internet saya tak berapa kuat, tak berapa elok. Okey. Kita sambung lagi sedikit. Bab yang seterusnya, sunnah untuk mendatangi solat dalam keadaan penuh kewibawaan dan tenang. Apakah dalil-dalilnya? Riwayat 1360, maka Nabi tak suka bila ada sahabat berlari-lari untuk mendapatkan rakaat daripada solat. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ja'far bin Ziyad qala akhbarana Ibrahim yani ibn Sa'd an Az-Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil. Wabi ilaihi qala hadatsani Harmalah bin Yahya wal lafzu lahu qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salatu, apabila telah diiqamatkan salat, fala ta'tuha, maka janganlah kamu mendatangi salat tas'aun, dalam keadaan berlari, wa'tuha, dan datanglah kamu untuk mendapatkan salat berjemaah,
tamshun, dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kamu mempunyai ketenangan. Fama adraktum, maka mana-mana rakaat yang kamu perolehi, fasallu, maka solat. Wa ma fatakum, dan apa jua rakaat yang kamu terlepas, fa'atimmu, maka sempurnakanlah bila imam selesai memberi salam. Maka Nabi tak suka para sahabat berlari-lari ketika mana datang untuk mengejar, untuk mendapatkan rakaat solat. Sabda Nabi, mana yang dapat, solat. Mana yang tak dapat bersama imam, maka sempurnakanlah bila imam selesai. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, fi an-nadbul akid, bahawa sunnah yang ditekankan bahawa hendaklah datang untuk mendapatkan solat berjemaah dengan ketenangan dan kewibawaan. Wan nahyu, dan Nabi larang daripada berlari. Walaupun untuk solat jemaah sekalipun, walaupun pada waktu itu risau terlepas takbiratul ihram ataupun sebagainya. Dan maksud daripada firman Allah pada suratul Jum'ah ayat yang ke-9, fas'au ila zikrillah, maka di situ fas'au bukanlah bermaksud berlari, sebaliknya fas'au di situ kata para ulama tafsir bermaksud az-zihab, iaitu pergi. Maka pergilah kamu kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang ke-1361, وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza thuwiba, apabila telah dilaungkan iqamat untuk salat, fala ta'tuha, maka janganlah kamu mendatangi salat dalam keadaan kamu berlari. Wa'tuha wa alaikum, dan datanglah kamu untuk mendapatkan salat dalam keadaan kamu mempunyai ketenangan. Fama adraktum, maka apa jua yang kamu dapat, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum, dan apa jua yang kamu terlepas daripada imam, fa'atimmu, maka sempurnakanlah kamu. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang daripada kamu, idza kana ya'midu ila salah, apabila dia dalam perjalanan menuju ke solat, fahuwa fi salah, sebenarnya dia sedang berada dalam solat. Masya-Allah. Maka seseorang yang dalam perjalanan keluar daripada rumah, dah ada niat nak pergi solat di rumah Allah, maka sebenarnya dia dah mendapat pahala solat. Maka dia perlu beradab, dia perlu menjaga tingkah lakunya, tidak berlari-lari, tidak terkejar-kejar, tidak tergopoh-gapah, kerana itu perbuatan yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1362, Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis salah, apabila dilaungkan iqamat untuk salat, fa'tuha, maka datanglah kamu kepadanya dalam keadaan kamu berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kamu melazimi sifat tenang. Fama adraktum, maka apa jua rakaat yang kamu perolehi bersama dengan imam, fasallu, maka solatlah. Wa ma fatakum, dan apa jua yang kamu terlepas bersama dengan imam, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Daripada sini hadis-hadis yang kita baca ada beberapa pengajaran. Yang pertama, pada baris pertama kata para ulama, wal hikmatu fi ityaniha bisakinah. Kenapa Nabi suruh datang dengan tenang ketika mana solat dan Nabi larang daripada berlari? Kerana orang yang dalam perjalanan menuju kepada solat, sebenarnya pada waktu itu dia seolah-olah berada dalam keadaan solat. Pada hadis yang kita baca tadi, yang Nabi sebut, idza kana ya'midu ila salah fahuwa fi salah. Maka selayaknya, kata Imam Nawawi, fayambaghi an yakuna muta'addiban, maka selayaknya orang yang dah berada dalam solat, walaupun dia sedang menuju ke masjid surau, dia sepatutnya pada waktu itu berada dalam keadaan beradab, tidak terkejar-kejar, tergopoh-gapah dan sebagainya. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila Nabi sebut idza uqimatis salah, apabila iqamat telah dilaungkan, maka Nabi kata jangan berlari. Kata Imam Nawawi, innama dhukiral iqamah, Nabi SAW sebut iqamah, nak memberi peringatan bahawa kalaulah waktu iqamah pun tak boleh berlari untuk mengejar jemaah ataupun imam, maka apatah lagi pada waktu itu pada selain daripada iqamah, maka tak boleh. Ketika mana baru azan, ketika mana imam belum mengangkat takbiratul ihram,
maka lagi-lagi dah tak dibenarkan untuk berlari-lari, mengejar imam, mengejar rakaat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada baris yang kedua, 4, 6, 7, kata Imam Nawawi rahimahullah, di sini adanya perbahasan daripada hadis ini. Kalaulah contohnya, saya tertinggal 2 rakaat daripada imam, solat contohnya isyak 4 rakaat. Saya tertinggal dengan imam 2 rakaat, hanya dapat rakaat yang ketiga dan keempat. Maka di sini timbul persoalan. Rakaat yang ketiga, 4 imam, yang merupakan rakaat 1 dan 2 saya. Maka adakah rakaat itu adalah permulaan solat bagi saya orang yang masbuk, ataupun dikira sama seperti imam, itu dikira rakaat ketiga dan keempat untuk saya? Maka mana satu? Sebab itu kata Imam Nawawi di sini, ikhtilafu ahli ilmi, para ulama telah berbeza pendapat bahawa rakaat yang makmum sempat bersama dengan imam, hal huwa min awwali salatih, adakah itu dikira permulaan solat bagi orang masbuk tadi, ataupun dikira daripada hujung seperti mana perkiraan rakaat imam. Maka bila dia perlu bangun lagi 2 rakaat, maka itu adalah rakaat awal ataupun dikira rakaat akhir. Yang mana satu? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, waqtalafal ulama'u fil mas'alah. Para ulama berbeza pendapat. Imam Syafi'i dan majoriti para ulama menyebut ma adrakahul masbuk, apa jua rakaat yang masbuk sempat bersama dengan imam, awwalu solatih, itu dikira permulaan solat makmum. Walaupun imam punya rakaat ketiga dan keempat, bagi makmum yang masbuk, itulah rakaat pertama dan kedua dia. Dan bila imam beri salam, maka dia sedang pada waktu itu bangun untuk rakaat ketiga dan keempat dia. Ini kita biasa dengar. Tapi Imam Abu Hanifah berbeza. Imam Abu Hanifah berpandangan, apa jua yang dia sempat bersama dengan imam, maka itu adalah penghujung solat dia. Dan apa yang dia bangun selepas imam memberi salam, itulah permulaan solat dia. Itu adalah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat 1363. Wa bihi ilai qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Fudail ya'ni ibn Iyad an Hisham min Tahwil wa bihi ilai qala hadatsani Zuhair bin Harb wal lafdh lahu qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Hisham bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza suwiba bis salah, apabila telah dilaungkan iqamat untuk salat, fala yas'a ilaiha, maka janganlah berlari untuk mendapatkan rakaat solat salah seorang daripada kamu, walakin, dan akan tetapi, liyamshi, hendaklah dia berjalan, wa alaihi sakinatu wal waqar, dan hendaklah dia melazimi sifat ketenangan dan kewibawaan. Salli, salatlah apa yang kamu sempat bersama dengan imam, waqdi, dan selesaikanlah ma sabaqaka, apa yang kamu terlepas. Riwayat 1364. Wa bi ilai qala hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Muhammad bin Mubarak as-Suri qala hadatsana Muawiyah bin Sallam an Yahya bin Abi Katsir qala akhbarani Abdullah bin Abi Qatadah anna Abahu radhiyallahu anhu akhbarah qala bainama nahnu nusalli, maka daripada Abu Qatadah beliau mengkhabarkan bahawa sedang kami salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'a jalabah, maka baginda Nabi telah mendengar bunyi bising. Maka selesai solat baginda bertanya, masya'nukum, apakah keadaan kamu, apa yang terjadi, kenapa tadi aku mendengar bunyi bising? Maka para sahabat menjawab, ista'jalna ila salah, kami telah bergegas, bersegera untuk mendapatkan solat. Maka Nabi SAW bersabda, fala taf'alu, jangan buat seperti itu. Idza ataitumus salah, apabila kamu datang untuk solat, fa'alaikum, maka lazimkanlah ke atas diri kamu ketenangan. Fama adraktum, maka apa jua rakaat yang kamu peroleh bersama dengan imam, fasallu, maka salatlah. Wa ma sabaqakum, dan apa yang kamu terlepas, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. 1365. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muawiyah bin Hisham qala hadatsana Syaiban bihadzal isnad. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, apakah perbezaan di antara sakinah, ketenangan, al-waqar, kewibawaan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketenangan ini lebih kepada at-ta'anni fil harakat, pergerakan yang perlahan dan tenang. Wastinabil abath, menjauhi perkara yang sia-sia, itu sakinah. Sementara maksud daripada al-waqar, kata Imam Nawawi, adalah menjaga pandangan mata, merendahkan suara, pada waktu itu fokus ketika mana solat dan sebagainya.
Bab yang seterusnya berkenaan tentang persoalan waktu kita solat berjemaah, bilakah kita nak berdiri ketika mana mula qomat, ataupun ketika mana imam baru keluar, ataupun ketika mana qad qamatis solah. Maka bab ini insya-Allah kita akan sambung nanti pada jam 9 suku insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.